Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan mengupas satu doa daripada buku Inilah Doaku karya Dr. Zul, iaitu doa yang ke-23, doa mohon keselamatan. Dan daripada doa ini juga kita akan belajar sesuatu berkaitan dengan bahasa Arab dari sudut tata bahasa, iaitu berkenaan dengan harf ataupun partikel yang terdapat di dalam doa ini. Jadi kita terus baca doa ke-23, iaitu doa mohon keselamatan. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada satu pun yang dapat memberi kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maksudnya, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada satu pun yang dapat memberi kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ini merupakan doa-doa antara doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa ini kita kategorikan juga sebagai hadis Nabi lah, yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai dan juga Al-Imam Ahmad. Jadi ada 5 orang ulama hadis yang terkenal, muhaddis, para muhaddis yang hebat, yang 5 orang yang meriwayatkan doa ini ataupun meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan doa ini, iaitu doa untuk kita memohon keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca. Okey, yang elok kita baca supaya kita tidak menerima apa-apa mudarat, supaya kita tidak menerima musibah ataupun tidak ditimpa musibah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kita akan mengupas sedikit berkenaan dengan harf ataupun partikel. Seperti sebelum ni, sedia maklum, pertemuan sebelum ini telah dibincangkan bahawasanya di dalam bahasa Arab itu al-kalimah ataupun perkataan itu dibahagikan kepada 3 jenis. Aqsamul kalimah maknanya pembahagian perkataan di dalam bahasa Arab itu. Di dalam bahasa Arab itu perkataan itu boleh dibahagikan kepada 3. Yang pertama kita sebut sebagai ismun, iaitu bermaksud kata nama. Umpama seperti contoh kitabun, qalamun, Fatimah. Seterusnya kita ada yang kedua, iaitu fi'lun. Okey, fi'lun. Yang kedua kita ada fi'lun, iaitu bermaksud kata kerja. Fi'lun ini bermaksud kata kerja, seperti contoh qara'a, kataba, jalasa, yang bermaksud kata kerja. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga di dalam perkataan di dalam bahasa Arab dinamakan sebagai harf. Harf ini bermaksud partikel.
Apa maksud partikel itu? Partikel ini adalah tanpa partikel ini perkataan itu ataupun sesuatu ayat itu tidak dapat difahami. Okey, maknanya perkataan itu hanya dapat difahami apabila ada perkataan lain bersama dengannya. Itu secara lebih kurang. Misal kata saya bagi contoh perkataan ke. Kita tidak akan dapat faham maksud ke melainkan ada perkataan lain. Contoh saya pergi ke sekolah. Jadi kita baru faham maksud ke tersebut. Okey. Jadi itu contoh partikel. Dan dalam bahasa Arab sebenarnya partikel ini iaitu ataupun harf ini ada pelbagai jenis. Ada banyak jenis. Di dalam bahasa Arab kita ada banyak jenis partikel ini. Ada harfu jar, ada harfu ataf, ada harfu nafi dan banyak lagi dan lain-lain lagi. Cuma pada kali ini kita akan fokus pada satu jenis sahaja, jenis partikel yang sangat popular. Yang sangat popular biasa kalau kita sebut harf je, dia biasanya akan disebutkan yang pertama sekali adalah huruf al-jar, ataupun kita katakan sebagai partikel jar. Okey. Partikel jar ini kalau kita boleh terjemahkan umpama seperti kita kata sendi nama. Dan kalau dalam bahasa Inggeris mungkin disebutkan sebagai preposition. Okey. Dalam bahasa Inggeris mungkin disebutkan sebagai preposition dan dalam bahasa Melayu kita boleh gunakan istilah kata sendi nama ataupun partikel jar. Kita boleh lihat contoh-contoh partikel jar yang biasa. Di sini saya akan tunjukkan 8 partikel jar, okey. 8 huruf jar yang biasa kita akan jumpa. Okey, yang pertama huruf fi, perkataan ataupun kalimah fi, fi antara makna dia kita tak sebut semualah, antara maknanya adalah di dalam, pada dan ketika. Itu antara makna fi. Kemudian ala, antara makna yang paling selalu digunakan untuk ala adalah di atas. Yang ketiga min. Jadi antara makna yang kita gunakan untuk perkataan min adalah dari atau daripada. Keempat, ila. Antara makna ila adalah ke, kepada, sehingga. B. Ni satu huruf ya. Partikel ini kalau kita lihat fi itu dia dua huruf, fa dengan ya. Kalau kita lihat ala misal kata tiga, ila pun tiga, tapi maknanya huruful jar ini dia boleh satu huruf sahaja. Okey, dia boleh satu huruf saja tapi dia ada makna, mempunyai makna, iaitu perkataan ba dan berbaris bawah b. B itu maksudnya adalah dengan ataupun di ataupun pada. Seterusnya li, huruf lam tapi lam berbaris bawah li, bermaksud untuk, kerana ataupun milik, yakni bagi. Seterusnya ka, ka itu bermaksud seperti. Dan yang terakhir an, an itu bermaksud tentang ataupun berjauhan dari. Ini adalah antara makna-makna yang biasa digunakan untuk beberapa contoh yang saya berikan ini, kerana huruf jar ini ada lain, tapi yang biasanya adalah 8 ini yang biasa digunakan, iaitu fi, ala, min, ila, bi, li, ka, an. 8 ini yang biasa digunakan. Mungkin ada lagi huruf-huruf jar yang lain yang boleh kita belajar pada masa akan datang insya-Allah. Okey, tapi ini adalah asas biasa yang kita gunakan dalam kebiasaan kita dan biasa kita akan jumpa pun inilah huruf-huruf jar yang biasa kita akan jumpa. Jadi saya ulang semula, huruf-huruf jar ini pertama fi, kedua ala, ketiga min, keempat ila, kelima bi, keenam li, ketujuh ka dan yang ke-8 an. Kita lihat kepada contoh ayat. Kita lihat kepada contoh ayat. Pertama, yanamu at-talibu fil ghurfah. Yanamu at-talibu fil ghurfah. Pelajar itu tidur di dalam bilik. Jadi fi di sini bermaksud di dalam.
Tahaddasat khutbatul jumu'ati an as-sadaqah. Khutbah Jumaat itu membicarakan tentang sedekah. Jadi an di sini bermaksud tentang. Tazhabu ummi ila suq. Mak saya pergi ke pasar. Jadi ila di sini bermaksud ke. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ji'tu min al-qaryah. Saya datang dari kampung ataupun saya telah datang dari kampung, kerana ji'tu itu membawa maksud perkara yang telah berlaku, merujuk kepada perkara benda yang telah berlaku atau perbuatan yang telah berlaku. Jadi kita mungkin boleh gunakan saya telah datang dari kampung, okey, ataupun saya datang dari kampung. Jadi min di situ bermaksud dari. Jadi ini contoh-contoh penggunaan huruf jar, okey, iaitu partikel jar. Kalau kita kembali semula kepada kita kembali semula kepada hadis ataupun doa, doa ini daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini antara fadilat doa ini, ini antara fadilat doa ini, dan kita baca doa ini dan kita lihat penggunaan huruf jar dalam doa ini. Man qala bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim thalatha marrat lam tusibhu faj'ah bala'in hatta yusbih. Wa man qalaha hina yusbihu salathu marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Yang bermaksud, barang siapa yang membaca dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala sehingga pagi, dan barang siapa yang membacanya pada waktu pagi sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa kesusahan bala sehingga petang. Okey, ini antara fadilatnya, iaitu digalakkan untuk kita, sebenarnya dianjurkan untuk kita mengamalkan doa ini. Kita baca 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Kita baca 3 kali pada waktu pagi, insya-Allah, maknanya satu pagi sampai ke petang itu kita akan terpelihara daripada terkena apa-apa musibah ataupun bala, bencana. Dan daripada petang hingga ke pagi esoknya, dengan bacaan 3 kali pada waktu petang. Okey, ini antara fadilat yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW kata, dan yang diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman bin Affan mendengar daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita amalkan 3 kali pagi dan 3 kali petang, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita terselamat daripada bala bencana ataupun musibah. Tapi kita amalkan 3 kali pagi dan 3 kali petang. Jadi kalau kita lihat semula pada doa ini, iaitu Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un. Di situ ada perkataan huruf jar, iaitu bi. Dekat mula-mula, dekat depan tu, bi. Ba tu, bi. Bi itu, bi ini bermaksud dengan. Dengan. So jadi bi, macam saya tunjukkan sebelum ni, bi itu boleh bermaksud dengan perkataan dengan. Kemudian kita lihat lagi contoh penggunaan kata huruf jar atau partikel jar dalam doa ini. Huruf atau perkataan fi. Fi di sini bermaksud di. Okey. Ada 2 fi di sini, iaitu fi al-ardi, di bumi, dan fi samai, di langit. Okey. Jadi ini contoh penggunaan kata huruf jar ataupun partikel jar. Jadi kalau contoh di dalam doa ini, doa ke-23 ini, iaitu kita dapati ada 2 contoh huruf jar, iaitu bi dan juga fi. Okey, iaitu bi dan juga fi. Jadi maybe kita boleh baca kali terakhir doa ini. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
wala fis samai wa huwas samiul alim. Okey. Dan mudah-mudahan Allah permudahkan kita untuk mengamalkan doa ini 3 kali dibaca pada waktu pagi dan 3 kali dibaca pada waktu petang. Itu sahaja daripada pertemuan kali ini. Apa yang kurang, tersalah kata adalah daripada kelemahan saya sendiri, dan yang segala baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. محمد